Baik, perlawanan ke-17 Liga Super Malaysia 2017. Hari ini pertembungan yang sangat menarik, sangat memberikan perhatian yang cukup baik di TV9, pertembungan antara pasukan Pahang dan juga Melaka United. Jadi, kalau kita ingin perkatakan juga kedudukan setakat ini, Pahang dengan 27 mata, manakala Melaka dengan 12 mata. Walaupun dipisah jauh Melaka dan juga pasukan Pahang, tetapi setiap pasukan pada malam ini mempunyai misi yang berbeza. Pastinya Pahang ingin menang untuk bermain di halaman sendiri dan juga Melaka setidak-tidaknya dapat mengelakkan daripada zon penyingkiran ke Liga Perdana. Baik, kalau kita nak perhatikan juga keadaan di Stadium Darul Ma'mun pada malam ini agak kurang menarik perhatian kita kerana tidak ramai yang hadir pada malam ini, dan impak juga mungkin apa atas kejadian yang berlaku juga kepada Dollah Sadin. Jadi sebagaimana kalau kita lihatkan sokongan orang yang ke-12 sebagai peminat sendiri. Sebenarnya itu penting. Kita sebagai pemain, kita juga mengharapkan penyokong akan datang memberi sokongan kepada pemain-pemain sendiri. Jadi bukanlah disebabkan dengan penggantungan yang berlaku ke atas jurulatih mereka, tetapi sebelum ini juga saya rasa penyokong di Stadium Darul Ma'mun ini juga amat berkurangan. Jadi saya berharap penyokong-penyokong di semua venue, di semua stadium, mereka turunlah ke stadium untuk membantu memberi sokongan kepada pasukan mereka sendiri. Jadi jelas ada beberapa lagi perlawanan sebelum menutup tirai aksi Liga Super di perpindahan yang kedua ini. Pemain-pemain juga dimasukkan ingin berikan terbaik, terutamanya bagi pasukan Pahang yang setidak-tidaknya ingin menghabiskan Liga Super di tangga yang kedua, dan misi juga seperti saya katakan tadi, Melaka ingin terus kekal dalam Liga Super Malaysia 2017. Jadi apa juga yang berlaku pada malam ini kita dapat saksikan antara detik-detik yang mungkin dapat menyaksikan kedua-dua pasukan memberikan persembahan terbaik. Jadi kalau sudah bersedia, kita bersama dengan pengulas anda, iaitu Abu Bakar Tan. Silakan Bakar. Terima kasih Hilby Ashley dan Lim Chan Yu di Grandstand. Kedua-dua pasukan Pahang dan Melaka sudah pun bersedia untuk berentap pada malam ini dalam perlawanan ke-17 Liga Super Malaysia 2017. Sama-sama kita hormati dan menyanyikan lagu Allah selamatkan surga.
Baiklah, salam sejahtera dari saya Bupaka Atta di Stadium Darul Makmur di Kuantan, Pahang ini untuk aksi Liga Super. Tetapi sebenarnya begitu banyak sekali yang diperkatakan tentang hukuman penggantungan 18 bulan yang dijatuhkan kepada kedua jurulatih pasukan Pahang yang akan beraksi sebentar saja lagi, iaitu Dollah Saleh. Di samping denda yang telah pun diumumkan oleh Satuan Bola Sepak Malaysia, Jawatan Kuasa Tata Tertib dengan 30,000 yang dianggap terlalu berat. Banyak sudah diperkatakan sejak dari pagi tadi setelah keputusan itu disampaikan, diumumkan oleh FAM. Apapun, mungkin ada baiknya kita terus memberikan tumpuan kepada perlawanan ini. Perlawanan ke-17 Liga Super Malaysia 2017. Perlawanan yang penting untuk kedua-dua pasukan. Mungkin agak klise, tetapi itulah perjuangan yang diteruskan dengan matlamat yang sedikit berbeza barangkali di antara pasukan Pahang. Tuan rumah pada malam ini ingin bangkit daripada kekalahan 2-0 di tangan pasukan JDT. Itu perlawanan terakhir di Darul Makmur. Pasukan Melaka pula dalam aksi yang sejak disambung pada 1 Julai lalu. Aksi agak baik dalam Piala Malaysia, tetapi Liga Super agak sukar untuk pasukan Melaka mendapatkan rentak memperbaiki kedudukan. Sekarang ini di tangga ke-11 berdepan dengan bahaya mungkin dalam zon penyingkiran, sambil pemain kedua pasukan pasukan Pahang sebenarnya daripada penyokong-penyokong untuk Gajah menantikan kata-kata ataupun laungan lagu semangat daripada penyokong-penyokong mereka. Sudah tentulah pasukan Melaka dengan formasi 4-2-3-1, sandaran kepada pemain berjersey nombor 9 iaitu Marcus Simic. Antara pemain baru bekas pemain Negeri Sembilan itu dibawa masuk dengan telah menjaringkan 4 gol dalam 3 perlawanan Liga Super. Jadi pasukan Pahang, apa juga tamparan yang telah menimpa pasukan mereka dengan tugas Dollah Saleh diteruskan oleh pembantunya selama ini, itu Ahmad Syarudin Ahmad Rosdi. Sudah semestinya mengharapkan apa juga kedudukan yang perlu dihadapi akan tetap cuba menghasilkan 3 mata penuh. Pengadil perlawanan pada malam ini iaitu Razlan Jofri Ali, dibantu oleh Muhammad Junaidi Abdul Samad dan Ahmad Azwan Muhammad Rasdi. Pegawai keempat Rusli Ismail, manakala Komisioner Perlawanan Zahrul Nizam Muhammad Saleh. Tidak kurang juga tumpuan kepada penilai pengadil Muhammad Adnan Jamil kerana keputusan ataupun prestasi pengadil secara keseluruhannya kebelakangan ini, termasuklah kritikan yang dikatakan diluahkan oleh Dollah Saleh ketika pasukan Pahang tewas dengan pasukan Felda telah menyebabkan penggantungan 18 bulan dan RM30,000 denda yang bagaimanapun masih boleh dirayu oleh Dollah Saleh. Jadi formasi 4-2-3-1 pasukan pelawat dengan menggantikan Muhammad Faizal Muhammad bersama dengan Nicholas Swairat, pemain kacokan, pemain naturalisasi England Malaysia, centre back bersama Faizal. Manakala ada 2 pemain Melaka sebenarnya pada malam ini yang pernah menyarung jersey pasukan Pahang sendiri. Lazim beraksi di Stadium Darul Makmur, iaitu Fauzi Roslan ataupun Koji, bersama-sama juga dengan R. Surendran yang bertindak sebagai kapten pasukan. Matthew Davis, kapten pasukan Pahang, jersey nombor 2 setelah pulih sepenuhnya daripada kecederaan. Namun harapan penyokong-penyokong untuk Gajah pada Matthews Alves yang telah menjaringkan 16 gol dalam Liga Super, biarpun agak semakin sukar sedikit barangkali Matthews Alves untuk mengejar 21 gol daripada Muhammad Gada, penyerang JDT selaku pendahulu penjaring terbanyak. Perlawanan ke-17 ini bermakna selepas perlawanan tamat pada malam ini akan tinggal 5 perlawanan saja lagi sebelum tamatnya Liga Super. Percubaan terus yang dilakukan oleh Koji. Pasukan Melaka di tengah menurunkan Sivan Nissen dan juga John Woo-Yong. John yang juga merupakan penjaring terbanyak pasukan Melaka dengan 4 gol bersama-sama dengan Marcus Simic. Ini dia John Woo-Yong. Sepakan gol untuk pasukan Pahang, Wan Muhammad Azrai Wante. Gerakan
awal yang cuba dilakukan oleh pasukan Melaka dalam perlawanan pertama di pusingan pertama Liga Super di awal musim, tewas 3-0 di tengah pasukan Pahang di Stadium Hang Jebat. Ini dia gerakan yang diteruskan oleh pasukan Pahang. Kecil kepada Ashari Samsudin, membuat hantaran terlalu melambung, cuba dikejar di sana oleh Muhammad Sumareh. Bola telah pun berada dalam tindakan offside seorang pemain pasukan Pahang. Kim Jones biarkan kepada penjaga golnya Muhammad Firdaus Muhammad. Pasukan Pahang di tangga ketiga Liga, lepas 16 perlawanan dengan 27 mata, manakala pasukan Melaka banyak juga dibincangkan sekarang ini agak bergelut di tangga ke-11 dengan hanya 12 mata, hanya 2 kemenangan yang telah berjaya dicapai oleh pasukan Melaka selepas 16 perlawanan. Cumanya satu perhatian yang boleh diberikan ialah kedua-dua kemenangan pasukan Melaka dilakukan di gelanggang lawan. Jadi pasukan Pahang, walaupun tugas yang diakui sendiri oleh ketua jurulatih mereka, penolong ketua jurulatih mereka Ahmad Syarudin Rosdi, gantungan ke atas Dolah tidaklah terlalu membebankan setakat ini. Kita dipahamkan Dolah mungkin masih akan berada di Stadium Darul Makmur, di kawasan tempat duduk penonton. Tolakan Fauzi Roslan, bekas pemain Pahang di situ untuk mencari Kay Jones, mudah dikawal oleh Matthew Davis. Afif Amiruddin bergandengan dengan Hugh Jaewon. Wanis Warren dapat menyekat kemarahan ini. Yamil Romero, bekas pemain remaja Boca Juniors di Argentina. Hugh Jaewon sama-sama dengan gandingannya di Central Defense. Afif telah menyumbangkan 1 gol. Pasukan JDT dalam 6 perlawanan Liga Super yang berlangsung pada malam ini, termasuklah membabitkan pendahulu Liga Jodal Takzim JDT dengan kelebihan 11 mata ke atas pasukan Kedah. Pun diramal oleh ramai pemerhati, peminat-peminat berkecuali untuk dapat meneruskan penguasaan JDT dalam Liga Super untuk memburu kejuaraan keempat berturut-turut. Sambil itu, saya akan penjuru yang pertama dalam perlawanan di Stadium Darul Makmur ini diperolehi oleh pasukan Pahang. Yamil Romero akan mengambil. Lambungan yang tinggi di sana dapat dileraikan seketika. Satu Rabona di sana, hantaran yang cuba dilakukan menarik daripada R. Surendra, namun dapat dikuasai semula oleh pemain-pemain pasukan Pahang. Hantaran menyilang daripada Romero, agak jauh tapi dapat dikawal sekarang ini oleh Ashari Samsudin, membuat hela. Percubaan terus daripada Ashari Samsudin, pasukan Pahang gol! Minit ke-5, gol awal yang dihasilkan oleh pasukan Pahang sudah tentulah diraikan dengan penuh kegembiraan penyokong-penyokong Tok Gajah di Stadium Darul Makmur. Misi untuk memperbaiki kedudukan, untuk mencabar kedudukan saingan di kedudukan teratas Liga Super sudah pastilah. Dengan permulaan yang cemerlang ini, tolakan ataupun sepakan yang baik bermula dengan percubaan yang dilakukan oleh Ashari Samsudin. Tangkapan kurang kemas boleh kita katakan daripada Muhammad Firdaus Muhammad, dan lihat walaupun dari sudut ruang yang agak sukar, yang agak sempit di situ, tetapi Yamil Romero membuka jaringan untuk pasukan Pahang. Dua pertemuan sesungguhnya pasukan Melaka United dari betapa rekod dan juga keputusan 2 perlawanan ke atas pasukan Melaka. Di antara kedua pasukan ini, kedua-duanya dimenangi oleh pasukan Pahang. Satu lagi dalam perlawanan Piala FA, satu lagi gerak
untuk pasukan tuan rumah. Matthew Davis, cross kaki kiri, dileraikan di situ oleh Faizal Muhammad. Marcus Simic, bekas pemain Negeri Sembilan ini, di garisan tepi terus meluru dengan pantas untuk mendapatkan penguasaan. Ada tolakan yang dilakukan ke atas Marcus Simic daripada Matt Davis. Sepakan percuma untuk pasukan Melaka United. Mempunyai larian yang pantas. Dia seorang pemain dengan kesungguhan tinggi, Marcus Simic. Pemain dari Croatia. Yamin Romero cuba menutup ruang dengan pasukan Pahang berdepan dengan sepakan percuma ini. Ketinggalan 1-0. Minit kelima tadi. Tolakan situ rendah. Kejo cuba menyambar agak baik. Mungkin peluang untuk pasukan Melaka. Susulan yang dilakukan oleh Simic, tetapi pengadil perlawanan Razlan Jopriali sudah pun meniupkan whistle. Agak jelas ada kekasaran yang dilakukan daripada asakan yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Melaka United. Kita saksikan semula gerak pelan ni. Kejo cuba mengasak di situ. Ada rempuhan yang dilakukan di sana. Itu dia kekasaran yang terus saja diperhatikan oleh Adil Plonan. Berikan sepakan percuma untuk pasukan Pahang yang sudah tentulah harapkan kecederaan penjaga gol utama begitu konsisten sekali, iaitu Wan Muhammad Azrai Wante. Tidaklah terlalu berat. Perawatan yang telah pun diberikan oleh fisio pasukan Pahang itu. Jadi Marcus Simic cuba menggerakkan kembali kebangkitan yang sudah tentulah sangat-sangat diperlukan oleh pemain-pemain pasukan Melaka setelah tersentak dengan gol minit kelima. Yamin Romero berikan kelebihan awal untuk pasukan tuan rumah. Wazir Roslan menetap dengan Matthew Davis, bekas pemain Pahang itu. Matt Davis ke tengah kepada Noraza Mazi. Menanti di sebelah kirinya Zubir Azmi. Asyari balik di kawasan bawah. Yojimon, Babungan, Sumare. Yang terlalu dan pun jelas cuba dihambat dengan busuk-busuk oleh Madu Sumare. Agak terkeliru minit kelima sebentar tadi. Penjaga gol pasukan Melaka Muhammad Firdaus dengan percubaan Asyari Samsudin. Dia Ahmad Syaudin Rosti juga pernah bimbing pasukan Pahang pada seketika sebab kedua jurulatih menolong Dola Saleh. Dia tidak dibenarkan dulu bersama dengan pemain simpanan di bangku pasukan Pahang dan malam ini. Bisa ditiupkan oleh pengadil Razlan Jopriali. Kekasaran yang dilakukan oleh Noraza Mazi ke atas R. Surendran. Wan Zarul Isam kecil di sana merasakan. John Mujong kepada Kane Jones. Baik melakukan Kane Jones yang dapat dikawal sepenuhnya oleh Marcus Simic. Asakan dari Hyo Jae-won, dua pemain Korea Selatan di atas padang di Stadium Darul Mampu pada malam ini. Sumare pemain import. Cross yang tetap cuba dilakukan oleh Sumare. Hadangan yang baik daripada back kiri pasukan Melaka United itu Kane Jones. Sumare main dari Gambia. Tidak
agak asing dengan bola sepak Malaysia. Mewakili pasukan PDRM dan juga pasukan Perlis sekarang ini. Bersama-sama menyertai Dola Saleh, pasukan Pahang, dan bagaimanapun Dola tidak berada bersama-sama bermain pada pasukan Pahang dengan gol minit ke-5 daripada Yamil Romero. Ada tolakan dan baik yang dilakukan oleh Wan Zarul Nizam Wan Zakaria kepada Hyo Jae-won. Kuat. Ini dia. Seperti ada ruang di situ sebenarnya untuk dikawal oleh John. Semakan gol cuma untuk pasukan Melaka United. Ada Suaran antara tepi kepada Surendon. Baik, gerakan ini dilakukan oleh pemain Melaka. John Wuyong, 5 Nicholas Swairat, mengajukan center back bersama dengan Faisal. Dari ruang sekarang ini untuk pasukan Pahang. Wan Zarul Nizam Wan Zakaria kecil cukup cari Matius Alves. Agak kemas antara Alves. Bagaimanapun cuma sempat dikawal seketika saja oleh Muhammad Sumari. Ada tampanan memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Pahang. Pecahan Matt Davis dirempuh di situ oleh Fauzi Roslan, bekas pemain Pahang ini, bekas penjaring penyerang utama pasukan Pahang satu ketika dulu. Dia dipersalahkan oleh pengadil kerana mengkasari kapten pasukan tuan rumah. Matthew Davis yang akan percuma diberikan pada pasukan Pahang dari sebelah kiri kawasan pintu gol pasukan Melaka United. Yamil Romero akan mengambil serangan percuma ini. Congan yang keluar sedikit. Oh, penjaga gol Melaka cuba keluar walaupun tidak begitu kemas, terselamat kawasan pertahanan pasukan Melaka. Apakah antaran yang baik dilakukan di sana oleh pemain pasukan Melaka yang tidak dapat dikawal sepenuhnya oleh SC Vanessa. Alves tidak lepas daripada Faisal Muhammad di sana. Nombor 6 SC Vanessa. Ini pemain import itu Felipe Di Almeida Souza, yang nampak lincah tetapi tujuan yang tidak kesampaian akhirnya. Terus saja dikawal oleh barisan pertahanan pasukan Pahang tangkapan Tuan Muhammad Azrahi Wati. Tolakan baik di tengah untuk pasukan Melaka yang cuba diteruskan oleh John Wuyong. Back-heel. Hampir yang diteruskan juga sebenarnya pemain Melaka, tetapi kawasan dengan ruang yang agak baik di situ sebenarnya untuk pasukan Melaka dengan back-heel yang menarik ini dilakukan oleh John Wuyong. Lihat di hujung sana. Sweden, kapten pasukan Melaka, yang telah pun berada dalam kedudukan offside. Biarpun nampak pembantu pengadil seperti teragak-agak. Ini dia berita sensasi dalam bola sepak tempatan Liga Super Malaysia. Dola Saleh kelihatan sebentar tadi duduk di kawasan tempat duduk penonton di grandstand. Tidak boleh bersama pasukannya selama 18 bulan. Selain 30,000 yang masih boleh dirayu oleh Dola Saleh ataupun bagi pihaknya, iaitu Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang PBNP.
jaringan Yamil Romero di awal permainan. Telah memberikan kelegaan yang sangat penting untuk buatkan keyakinan pemain-pemain tuan rumah. Seperti mana yang dikatakan juga, tidaklah terlalu terkesan barangkali prestasi perancangan yang diteruskan sekarang ini oleh Ahmad Syarudin Rosdi. Maka seperti sudah mula dapat menghasilkan satu dua gerak. Razmi di sana membiarkan satu clearance yang dilakukan oleh Hyo Jae-won. Masih lagi dalam permainan. John Woo Young cuba mengawal turning yang tidak dibenarkan oleh Nur Azam Aziz. Sepakan percuma. Kekasaran yang dilakukan Nur Azam Aziz, pemain midfield muda untuk pasukan Pahang ini. Faisal Muhammad mencari Mark Simic. Afif harus berhati-hati, agak lewat sedikit ya. Tetap whistle ditiupkan oleh pengambil pelawanan Razlan Jofri Ali. Kali ini lebih awal telah pun Marcus Simic agak baik sebenarnya. Dia cuba mencari helah untuk melepasi perangkap offside, namun telah pun dikenal pasti melepasi garisan pertahanan pasukan tuan rumah Pahang. Hyo Jae-won dibiarkan oleh Nicholas Swiret kerana lontaran ke dalam menjadi milik pasukan Melaka United. Akan diambil di situ oleh G. Puaneswaran. Sibanesan lagi sempat mengawal. Sibanesan dirempuh oleh John. Rampas kuasaan untuk pasukan Pahang. Ashari Syamsuddin, Matthews Alves. Masih cuba membuka ruang. Matt Davis menanti gerakan 1-2 yang cuba dilakukan. Back heel yang menarik lepas Matthew Davis. Satu cross yang dilakukan. Tangan yang agak baik, namun dibaca dengan lebih pantas oleh penjaga gol pasukan Melaka, Muhammad Firdaus Muhammad. Ini dia back heel yang menarik daripada Matthews Alves. Cuba mencari Sumari di ujung sana, namun antara lintangan telah pun dibaca oleh penjaga gol lawan daripada Matt Davis. Afif bisa ditiupkan oleh pengadil. Ada tolakan ke atas Simic. Sepakat dicuba untuk pasukan Melaka United. Gerakan awal sepakat percuma bukan dari kawasan yang sebenarnya. Diteruskan sekarang ini. Ken Jones sedikit silap faham di situ. Antara Ken Jones dan juga Felipe. Jauh daripada Muhammad Firdaus. Cuba mencari Simic. Sudah geram Marcus Simic. Cuba mencari ruang di sebelah kiri. Rayau-rayau juga di sebelah kiri dan kanan kawasan pertahanan pasukan Pahang. Namun kekasaran ada dekat tangan di situ. Kita lihat sekali lagi. Tolakan ke atas centre back pasukan Pahang, Hyo Jae-won. Alves balik semula kepada Afif. Matt Davis agak bersahaja mengunjur tampanan yang kembali semula kepada Matt Davis. Ashari menanti di garisan tepi. Tidak masuk ke dalam Ashari. Matt Davis ke bawah semula. Afif menanti. Manzarul Nizam Wan Zakaria dihambat oleh Faizal. Lepas sebentar tadi kecil dan sekarang ini untuk Melaka United. Fauzi Roslan. Ada hadangan jelas dan dilihat oleh pengadil. Bentesan sebenarnya yang dilakukan oleh Marcus Simic ke atas Afif. Sepakan percuma untuk pasukan Pahang.
Razam Aziz. Yamil Romero agak tidak begitu kelihatan gerak-gerak yang cuba dilakukan oleh Yamil Romero. Barulah cuba dilakukan di sana dan clearance yang kurang kemas daripada penjaga gol pasukan Melaka ini Muhammad Firdaus Muhammad, dan tidak pula dapat diselamatkan oleh rakan sepasukan sepakan penjuru untuk pasukan Pahang. Satu miscue di sana. Puan Iswaran tidak berdaya untuk menyelamatkan keadaan. Sepakan penjuru diberikan yang akan diambil oleh Yamil Romero. Dalam baik tandukan Marco Simic yang agak kerap juga paksa membantu di barisan pertahanan dari sepakan penjuru. Lontaran ke dalam untuk pasukan Pahang. Zubir Azmi akan mengambil. Letak permainan yang agak perlahan biasa Sumare ingin meningkatkan ini, larian pantas ketolakan ke tengah. Razam Aziz dekat ke Matthew Davis, membuat percubaan leret di situ. Kesasaran tempatan ketika dia melakukannya tidak begitu dicabar. Ruang yang digunakan oleh Matthew Davis dapat diselamatkan oleh penjaga gol pasukan Melaka. Razam Aziz, Yoji-Won, Yamil kawasan tengah meminta idea yang agak baik kerana Syahri Samsudin. Seakan-akan ada ruang di sebelah kanan gerakan untuk pasukan Pahang, tetapi putaran yang terlalu kuat daripada Yamil Romero terus saja keluar. Sepakan gol akan diambil oleh Muhammad Firdaus. Beberapa kali diuji penjaga gol Melaka United. Gerak-gerak percubaan Matt Davis sebelum itu. Syahri Samsudin. Yang baik dari Nicholas Swairan. Afif agak ketinggalan, membuat recovery berjaya juga. Muncul untuk Ahmad Afif Amiruddin. Tontonan yang memerlukan kawalan yang lebih rapi daripada Marco Simic. Akhirnya biarpun ketinggalan sedikit dapat sempat buat recovery. Afif melakukan yang bagaimanapun menghasilkan sepakan penjuru untuk pasukan Melaka. Sepakan penjuru yang pertama karena diambil oleh Fauzi Roslan. Simic mencari ruang, terus saja dibayangi oleh Afif. Di manakah Felipe Alves, penjaring terbanyak Pahang, cukup membantu. Serta terbalik semula kepada Fauzi Roslan. Sempat mengawal tolakannya agak baik kepada Felipe, namun rendah. Felipe clearance yang mudah akhirnya untuk pasukan Pahang yang dilakukan oleh Afif Amiruddin. Hanya 2 kemenangan daripada 16 pelanan musim Liga Super 2017 yang penuh potensi, penuh kemeriahan untuk Bola Sepak Negeri Melaka. Akhirnya agak bertukar wajah, bergelut dengan prestasi di atas, di dalam maupun di luar padang. Baru-baru ini jurulatih mereka, ketua jurulatih mereka sebelum ini, Eric Williams. Betah lagi sekarang pasukan Pahang terus saja mengasah Matthew Davis, satu lintangan ke hujung sana. Hantaran yang baik sebenarnya daripada Matthew Davis. Muncul untuk pasukan Melaka United. Matthew Alves cukup cari tempat di depan pintu gol, namun tidak sempat menyambar. Faizal Muhammad membuat covering. Itu dia.
hampir terpedaya, termasuklah penjaga gol pasukan Melaka Muhammad Firdaus Muhammad. Tangan yang tidak dapat disambar oleh pemain hadapan pasukan Pahang. Fauzi Roslan pada Marco Simic. Afif masih lagi mengasak, dibantu pula oleh Yamil Romero, tetapi pengadil kali ini memihak pada kawalan yang telah pun dilakukan oleh Marco Simic. Ada hentakan kasaran yang dilakukan oleh Afif untuk mengasak di sana ialah Yamil Romero. Sepakan percuma yang terus saja diputuskan oleh pengadil perlawanan Razlan Jofriani pada minit ke-27 ini. Felipe di Almeida Souza. Ketenjaman kiri, lampungan Felipe di ujung sana. Muhammad Azrahi tidak membenarkan antaran itu. Yang di ujung sana juga disambar oleh penjaring terbanyak sebenarnya, pemain midfield tapi penjaring terbanyak untuk pasukan Melaka, John Wuyong. Yamil Romero baik tolakan kepada Mamadou Soumaré. Pecahan yang ditunjukkan Manzarul Nizam kepada Matis Alves. Satu ruang kawalan yang sebenarnya banyak memihak kepada pemain-pemain depan pasukan Pahang. Lonjakan Mamadou Soumaré. Whistle telah pun ditiupkan. Barangkali sedikit saja telah pun berada dalam kedudukan offside. Kita perhatikan semula gerak pelan ini. Lambungan daripada Ashari Samsudin. Itu dia tolakan yang dilakukan oleh Soumaré ke atas seorang pemain pertahanan lawan. Kali ini sepakan percuma untuk pasukan Pahang. Dekat saja Yamil Romero kepada Nora Zamazi. Jemon Ashari Samsudin, Zubir menanti dua bekas pemain Terengganu. Cross yang dilakukan oleh Zubir Azmi. Manzarul Nizam, lorongan kepada Ashari yang sudah cuba masuk sedikit, namun masih lagi dalam permainan. Sentuhan yang tidak sampai kepada Zubir Azmi dileraikan oleh barisan pertahanan pasukan Melaka. Bagi semula rentak permainan yang agak perlahan sebenarnya di kawasan tengah. Barangkali keselesaan yang mungkin dirasai, yang mungkin diyakini oleh pemain-pemain tuan rumah. Untuk Gajah yang telah pun mendahului 1-0 jaringan minit ke-5 menerusi Yamil Romero. Penting untuk memastikan rentak yang dikawal. Biarpun bola sepak Pahang pada hari ini, sekali lagi kita katakan, satu tindakan yang akan terus mengundang banyak topik. Pasukan Pahang mencari mata penuh, dan sebenarnya yang penting lagi percubaan yang dilakukan di sana oleh Ashari Samsudin mujur. Kali ini tindakan yang baik daripada penjaga gol pasukan Melaka Muhammad Firdaus Muhammad. Hampir-hampir pasukan Pahang untuk menambah jaringan. Sekali lagi lambungan mencari Zubir Azmi di sana. Dapat dipintas oleh Nicholas Swiren. Kesakitan nampaknya Felipe kerana diasak oleh Yamil Romero. Sepakan percuma diberikan oleh Nadil. Menanyakan keadaan pemain import yang baru dibeli oleh pasukan Melaka. Dan pergantian pasukan Melaka melepaskan penjaring terbanyak dalam Liga Premier musim 2016 ini. Dia hampir-hampir satu percubaan yang agak baik, halangan yang berkesan juga. Ujian untuk penjaga gol pasukan Melaka Muhammad Firdaus Muhammad. John Wuyong kepada K. Jones. Ada ruang untuk John Wuyong. Surendran akan ke tengah di satu comeback, satu hantaran lintang yang cuba dilakukan. Kali ini agak baik, percaya juga tandukan di sana yang cuba dilakukan oleh Fauzi Roslan. Whistle ditiupkan.
Satu lagi kekasaran, kata pengadil, pelanan yang dilakukan oleh Sumare. Menarik Keith Jones, sepakan percuma ini diberikan kepada pasukan pelawat yang akan diambil oleh Felipe. Dead ball specialist, kebanyakan sepakan percuma untuk pasukan Melaka United dipertanggungjawabkan ke atas Felipe de Souza. Belum benar-benar menampakkan hasil. Pelawanan sudah pun melepasi setengah jam separuh masa pertama di Stadium Darul Makmur di Kuantan ini. Pelawanan ke-17 Liga Super Malaysia, sepakan percuma untuk pasukan Melaka. Felipe de Souza, tandukan kencang di situ, meluru dari belakang di sana oleh Nicholas Suarez, pemain kacokan Malaysia England ini. Daripada sepakan percuma, lihat dari mana dia datang, ataupun sebenarnya sudah mendapat ruang. Percubaannya agak baik, tetapi sasarannya agak meleset sedikit. Ada kawalan 3-4 pemain pasukan tuan rumah sudah pun membuat hadangan, tidak membenarkan tandukan yang lebih tepat daripada Nicholas Suarez, bekas pemain JDT 2. Itu Salves, glancing header ataupun sentuhan yang dapat dikawal seketika oleh Mamadou Sumare. Hasakan yang baik oleh Keith Jones, pasukan Malaysia New Zealand. Back kiri pasukan Melaka United ini, lontaran dalam tuan rumah telah pun diambil oleh Matthew Davis, seorang lagi pemain naturalisasi, pemain kacokan, kapten pasukan Pahang. Ashari Samsudin mengacak dan kawalan yang tersedia. Ashari Samsudin yang berpengalaman dalam bola sepak tempatan kita. Tolakan Razam Aziz kepada Zubir Azmi. Yamil Romero menanti, memperhatikan di sebelah kanannya. Acahan, namun tolakan mudah kepada Matthew Davis. Cross, Matthew Davis tidak dapat menemui Yamil Romero. Matthew Salves juga di sana. Sekarang ini baru Romero dan juga Sumare. Acahan Sumare cuma masuk ke dalam, dicabar hebat di sana oleh Keith Jones. Tolakan masih lagi dikuasai oleh pemain pasukan Pahang. Matthew Salves terjatuh dalam kotak penalti. Cumanya sebenarnya dikawal ketat oleh Nicholas Suarez. Simic agak berseorangan. Ada 1 lawan 4 sebenarnya. Kerap berada dalam situasi begitu penyerang pasukan Melaka United. Croatia depan tugas sukar sudah tentu Afif, Yo Jae-won, Matt Davis dan juga Zubir Azmi di sebelah kanan. Jadi Yo Jae-won, Ashari Samsudin, Salves, kuasanya selisih kalau boleh nak saya katakan. Ada ruang dan masa yang membenarkan rentak permainan separuh masa pertama ini seperti mampu dikawal sepenuhnya oleh pasukan Pahang. Sumare, satu cutback ke tengah. Kemasan sekali peluang itu yang diperoleh untuk menambah jaringan, tetapi Wan Zahrul Nizam Wan Zakaria kecil. Cutback yang agak padu sebenarnya yang dilakukan lintangan oleh Mamadou Sumare. Satu lagi gerak yang menampakkan penguasaan pasukan Pahang. Ini dia dalam kotak penalti, tidak dapat mencari sasaran yang lebih tepat. Wan Zahrul Nizam Wan Zakaria. Yang Romero. Sekali lagi Simic sedikit mencabar di sana bersama dengan Felipe. Acahan yang menarik, lepas satu lambungan, terus saja mencari Simic di dalam kotak penalti. Lambungan yang telah pun dibaca dengan agak baik sebenarnya daripada penjaga gol pasukan Pahang. Barangkali terlalu selesa sebelasan pemain pasukan Pahang. Dan pada minit ke-35 ini terlahkan Razam Aziz agak liar di situ, lontaran ke dalam. Pasukan Melaka United cuba menghasilkan sesuatu, mudah saja dihadang. Dan sekarang ini Nizam Wan Zakaria, dorongan tidak tepat, barangkali agak terburu-buru. Pilihan yang dilakukan oleh
Faizal Rizal. Apapun penguasaan kembali semula untuk pasukan Pahang. Mamadou Soumaré cuba bergandengan sana, gerak yang ingin dilakukan bersama Matthew Alves dapat dipatahkan. John Wuyong tolakan ke sebelah kanan, terlalu kuat untuk ketua pasukannya, Surrender. Sivanesen, Puan Suara sekarang ini mengambil alih. Tidak offside kali ini. Peluang untuk pasukan Melaka. Akhirnya agak nak saya katakan agak lewat sebenarnya. Kibaran daripada pembantu pengadil. Pada ketikanya Marco Simic, kita perhatikan semula gerak perlahan ini. Lambungan tipis saja apapun keputusan, tetapi agak jelas lewat bendera yang dikibarkan oleh pembantu pengadil. Simic yang meneruskan gerak itu, garingkan gol yang kalau nak ditafsirkan sudah pastilah oleh penyokong Melaka sendiri gol yang dibatalkan. Almeida, jurulatih pasukan Melaka, barangkali setidak-tidaknya 1-2 gerak kerajinan menerusi Marco Simic. Nampakkan satu tentangan yang masih lagi mampu untuk dilakukan oleh pasukan Melaka United di Stadium Darul Makmur pada malam ini. Simic. Matthew Davis menarik Fauzi Roslan. Pula di sana Ken Jones. Saya akan percuma terus saja. Jelas larian yang agak terbuka untuk Fauzi Roslan menguji memasuki kawasan penalti pasukan Pahang, tetapi tarikan ini daripada kapten pasukan Pahang yang baru saja pulih sepenuhnya. Sepakat percuma diberikan oleh pengadil kepada pasukan Melaka United. Kad kuning dilayangkan kepada Matthew Davis. Ke armband ya. Barangkali esok mungkin ada viral yang akan disebarkan apakah Matthew Davis membuka lilitan ketua pasukannya, armband. Barangkali tidak selesa. Tidak mengapalah, saya akan percuma yang didepani oleh Matthew Davis dalam keadaan yang bersahaja untuk pasukan Pahang. Biarpun hanya mendali 1-0 minit ke-5. Dan ini pula Marco Simic membuat percubaan. Ada ruang pula sekarang ini, tetapi tidak dapat digunakan sepenuhnya oleh Fauzi Roslan, bekas main Pahang. Lambungan semula ke pintu gol, terkena palang di situ. Ada perlagaan betul-betul di garisan gol, pintu gol pasukan Pahang ini, yang telah pun menyaksikan lambungan yang mencemaskan pintu gol pasukan tuan rumah. Lambungan yang dilakukan di situ. Pemain-pemain pasukan Melaka termasuk Simic, Faizal Muhammad daripada lambungan. Surrender, kapten pasukan Melaka United. Bola terkena palang. Agak sukar sebenarnya. Biarpun dalam asakan perlagaan di antara penjaga gol pasukan Pahang yang seperti diasah oleh 3 pemain Melaka di situ pun tidak ada sesuatu yang keterlaluan. Saya akan cuma diberikan oleh pasukan tuan rumah. Felipe de Sousa dirampas oleh Yamin Romero. Whistle ditiupkan terus kali ini oleh pengadil pelawanan, itu Razlan Joffrey. Ada kekasaran yang dilakukan ke atas Romero. Saya akan percuma. Langsung kami bawakan kepada anda pelawanan pada malam ini di Stadium Darul Makmur di Kuantan. Aksi ke-17. Itu dia hentakan dari Faizal Muhammad ke atas Yamin Romero. Barangkali keputusan yang lebih berat menanti Faizal jika tidak berhati-hati ataupun tidak mengawal
asakan-asakannya. Asyari Syamsuddin di garisan tepi, cantik baik antara Asyari kepada Zubir Azmi. Wan Zarul Nizam Wan Zakaria sudah 2-3 kali prestasi yang cemerlang, ternyata baik sekali di awal musim, namun sedikit kelonggaran persembahan permainan. Wan Zarul Nizam apapun Fauzi Roslan bekas main Pahang terus saja bekerja keras, lambungan yang baik kepada John untuk pasukan Melaka, barangkali dia cuba mencari gol penyamaan, kebangkitan yang tetap diharapkan oleh pasukan pelawat. Antara lintang daripada Surendra dihadang di sana oleh Zubir Azmi, seorang lagi bekas pemain Pahang yang malam ini datang ke Kuantan dengan pasukan Melaka. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Melaka. Felipe meminta, akhirnya lontaran kepada nombor 6 iaitu Sivanessen. Lambungan berjaya dilakukan. Matthew Davis terlepas. Fauzi Roslan sekali lagi. Mungkin K. Jones membuat percubaan. Ada tampanan yang penting di situ daripada Yamel Romero. Pasukan Melaka agak lewat separuh masa pertama ini. Masih lagi cuba mengasak clearance seketika pada Felipe. Lambungan yang baik, ada 2 pemain Melaka di hujung sana. Apakah masih mampu dikawal? Berjaya. Namun ruang yang tidak begitu mengizinkan. Satu lambungan yang terlalu ke dalam. Tidak cuba untuk terus mengasak di sana oleh John Woo-Yong. Tangkapan yang selesa akhirnya untuk menjaga gol pasukan Pahang ini. Yamel Romero, antara pemain yang punya hantaran yang menarik dan kemas sekali pada Sumare. Dicat Sumare pada Matthews Alves. Suairat dan Faisal Muhammad bergandengan untuk menindakkan Matthews Alves di dalam kotak penalti. Akhirnya hanya lontaran ke dalam yang dimiliki oleh pasukan tuan rumah. Tapi yang boleh dilakukan oleh Sumari kali ini terlepas pula daripada Fauzi Roslan. Sumari sekali lagi membuat hantaran. Cross yang ditampan oleh Fauzi Roslan. Belum ada whistle daripada pengadil. Tolakan keluar akhirnya. Lihat sajalah kesungguhan yang ingin ditonjolkan, yang dipamerkan oleh pemain import pasukan Melaka ini. Di depan jurulatihnya sebenarnya Eduardo Almeida, jurulatih dari Portugal. Zubir Azmi untuk Pahang. Lalu kuat lambungan itu. Terus saja dikawal oleh Firdaus Muhammad. Romero, dekat saja. Nur Azam sudah pun menanti. Yo Jae-won. Dalam dikuasai oleh rakan sepasukannya. Ada tarik-menarik berlaku di sana di antara S. Sivanessen dan Yamel Romero. Sepakan percuma pantas diambil oleh pasukan Pahang. Sudah pun menghampiri masuk dalam kotak penalti ialah Asyari Syamsuddin membuat rempatan kencang dan leret, hampir-hampir untuk menembusi pintu gol pasukan Melaka. Memerlukan tangkapan yang benar-benar yakin lagi kemas daripada penjaga gol pasukan pelawat, iaitu Muhammad Firdaus Muhammad. Ketika pasukan Melaka cuba melakukan asakan, sudah tentu ingin mencari gol penyamaan. Dapat juga apakah minit-minit terakhir ini separuh masa pertama pasukan Melaka, biarpun berapa kali dia asak juga di sana antara lintang daripada Puanis Suarez sebenarnya ditampan oleh Zubir Azmi. Gerak pelan ini kita lihat sekali lagi, menghasilkan sepakan penjuru untuk pasukan Melaka United. 2 minit saja yang ditambah. Satu cross di sana. Oh, bicycle kick.
ingin dilakukan memerlukan teknik yang sangat sempurna, apatah lagi bola rendah dari jarak yang agak jauh. Kotak penalti sebentar tadi melambung tinggi sambil kita melihat ini gerak yang mana dalam keselesaan pasukan Pahang menguasai permainan, ingin menambah jaringan dengan rembatan leret Ashari Syamsuddin. Ada deflection sedikit sebenarnya, namun tangkapan yang baik dibaca oleh penjaga gol pasukan pelawat. Simic, lepas dari Afif, ada bentesan dari Afif, pantas diambil, tidak mau berlengah, namun terlalu pantas, malah mungkin boleh membawa padah kepada pasukan Melaka sendiri. Sumare cuba melarikan di sana, hentakan yang lewat dilakukan oleh Faizal Muhammad. Pemain Melaka cuba membantah, kad kuning sewajarnya. Razlan Jofri Ali, Muhammad Sumare sudah dapat buat kawalan meluru untuk melepasi kebongan ke kawasan kotak penalti. Seperti tiada pilihan lain sebenarnya. Kita lihat persaingan di antara dua pemain ini. Center back yang mantap Faizal, bekas pemain Harimau Muda, namun kekasaran yang dilakukannya, kad kuning telah pun dilayangkan kepada pemain tengah, pertahanan tengah pasukan Melaka United ini juga beraksi untuk mengajukan apa yang dikatakan tidak mungkin. Faizal mendakwa dia tidak melakukan sembarang kekasaran. Sepakan percuma untuk pasukan Pahang. Ketinggalan 1 gol, masih lagi mampu bersaing pasukan Pahang yang tidak dapat juga akhirnya. Whistle penamat separuh masa pertama ini telah pun ditiupkan oleh Razlan Jofri Ali dengan jaringan minit ke-5 daripada pemain import dari Argentina ini, itu Yamel Romero yang membuat susulan dalam perlawanan yang terpaksa disaksikan oleh kedua jurulatih pasukan Pahang. Berita terbaru, agak sensasi bola sepak tanah air pada pagi ini. Dola Saleh yang digantung 18 bulan, apapun kelebihan 1-0 jaringan Yamel Romero menidakkan bangkitan yang cuba dilakukan untuk pasukan Melaka. Jelas Pahang masih lagi mencabar dengan kedudukan selesa. Setidak-tidaknya rentak permainan yang dikuasai dengan baik sekali. Biarpun tamat separuh masa pertama di Stadium Darul Makmur, Pahang mendahului pasukan Melaka United dengan 1-0. Pastikan anda kembali semula bersama kami di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang selepas ini nanti. Mungkin lebih daripada set play sendiri. Jadi daripada set pieces sendiri yang boleh memberikan gol kepada pasukan Melaka, kerana dari segi permainan mereka agak sukar kerana mereka tidak mempunyai pemain yang secukupnya apabila membuat serangan. Okey, baik. Kita harapkan juga ada peningkatan yang semakin baik bagi pasukan Melaka di separuh masa kedua ini. Dan seperti biasa, momentum yang harus dikekalkan oleh pasukan Pahang, keserasian juga yang ditunjukkan pada malam ini. Baik, kalau anda sudah bersedia, kita sekali lagi bersama dengan pengulas anda, Abu Bakar Atar, untuk ulasan 45 minit di separuh masa kedua. Silakan, Bakar. Ya, terima kasih. Perbincangan yang agak menarik sebenarnya di antara Hilmi Ashley dan juga Lim Chan Yu dengan bekas pemain kebangsaan Lim mahukan menggambarkan betapa pasukan Melaka United berapa set piece sepakan percuma yang hampir-hampir boleh menghasilkan sesuatu itu yang mungkin boleh berlaku pada separuh masa kedua nanti. Perlawanan ke-17 Liga Super Malaysia 2017 di Stadium Darul Makmur, Kuantan, dengan pasukan Pahang sebenarnya. Beberapa berita sensasi ataupun kedudukan hukuman penggantungan ke atas ketua jurulatih mereka, Dola Saleh, pada hari ini digantung 18 bulan oleh Jawatankuasa Tata Tertib FM. Apapun, pasukan Pahang dengan gol minit ke-5 jaringan Yamel Romero buat susulan yang baik, meletakkan pasukan tuan rumah dalam laluan yang meyakinkan untuk mencari mata penuh pada malam ini, untuk setidak-tidaknya kekal di tangga ketiga Liga, cari kesudahan podium kalau nak kita katakan, untuk saingan Liga Super JDT di depan. Dan dikabarkan juga pasukan JDT pendahulu dengan kelebihan 11 mata di atas pencabar mereka,
memburu misi kejuaraan keempat berturut-turut dalam dominasi Liga Super, sedang mendahului pasukan T-Team dengan 3-0 di Kuala Terengganu. Jadi apapun cubaan pasukan Pahang mendahului dengan 1-0, sudah tentulah misi yang ingin diteruskan dan mahu diperbaiki sudah pasti. Menantikan pengadil perlawanan Razlan Jofriali untuk memulakan aksi separuh masa kedua. Di antara pasukan Pahang melayan kunjungan pasukan Melaka United. Marcus Simic, beberapa gerak dari set piece ingin digunakan oleh ketua jurulatih pasukan Melaka dari Portugal, iaitu Eduardo Almeida, namun belum lagi berjaya. Ada tolakan daripada Nur Azam Aziz ke atas Surendran. Sepakat percuma diberikan kepada pasukan Melaka United yang akan diambil oleh Felipe. Nicholas Suairat dan juga John Wuyong di sana. Lencongan kaki kiri. Ada lantonan dalam kotak penalti. Rempatan yang baik di situ dilakukan oleh R. Surendran. Masih lagi dalam permainan. Pasukan Melaka mengasah awal separuh masa pertama ini. Oh, babak kedua, 45 minit kedua di awal minit-minit pertama. Dengan dua gerak percubaan, bermula dengan sepakan percuma. Lihat percubaan yang dilakukan di situ oleh R. Surendran. Ada susulan, masih lagi dalam permainan. Tandukan seterusnya, sekali lagi ada ruang masih untuk Surendran membuat percubaan. Sedikit kurang tepat, yang memudahkan tangkapan dan kawalan daripada penjaga gol pasukan Pahang, Wan Muhammad Azrai Wante. Davis dikasari kali ini. Separuh masa pertama, Poji bekas pemain Pahang. Kalau tidak silap, mereka pernah sepasukan 2 musim yang lalu. Matthew Davis dan Fauzi Roslan. Jadi Matthew Davis ingin melakukan gerak cantik. Inilah yang dilakukan oleh Matheus Alves, penyerang import muda dari Brazil. Yamel Romero dari Argentina. Tolakan ke tengah terlepas daripada Wan Zarul Nizam, namun dapat dirampas kembali oleh Pahang menerusi Ashari Shamsuddin. Razam Aziz acah yang tidak menjadi. Cumanya tampanan yang sempat dikawal dengan baik pemain berpengalaman Ashari Shamsuddin. Biarpun gerak seterusnya tidak dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna untuk pasukan Jepang. Tewas pada menit ke-5 separuh masa pertama tadi, Muhammad Firdaus Muhammad. Masakan yang mencemaskan. Itu gol pasukan Pahang di awal separuh masa kedua ini. Surendran sekali lagi lakukan cari Simic. Ada 2 pemain Pahang di situ. Tindakan yang baik saya kira daripada penjaga gol pasukan Pahang, Wan Muhammad Azrai. Bukan yang terus saja dikawal oleh rakan sepasukan. Dan jatuh di sana nampaknya Matheus Alves. Pukulan yang keras kata pengadil Fazal Muhammad. Ini dia. Akan ada pijakan yang berlaku juga dalam lumpuhan Faizal ke atas Matheus Alves. Faizal telah pun dilayangkan kad kuning pada separuh masa pertama tadi. Masih lagi kesakitan nampaknya Matheus Alves, pemain berusia 24 tahun, bekas pemain Fluminense, pemain di Prancis, di Finland dan juga di Korea Selatan, memerlukan rawatan. Sekali lagi ini dia awal separuh masa pertama, Pahang yang menguasai percubaan. Ashari Shamsuddin tidak dapat diselamatkan dengan kemas oleh penjaga gol pasukan Melaka United, dan susulan ruang yang sedikit ini sudah cukup untuk Yamel Romero.
memberikan gol pertama, membuka jaringan pada minit ke-5 separuh masa pertama tadi. Asakan-asakan seterusnya pasukan Pahang agak kesukaran dari gol tunggal setakat ini. Yamen Romero memisahkan pasukan Pahang dengan Melaka, biarpun pada awal-awal minit babak kedua kelihatannya beberapa gerak yang agak mencabar dilakukan oleh pasukan pelawan. Pahang nampak ada selesa, satu dua kecederaan. Tim fizio yang sibuk di sana memberikan isyarat menandakan sebenarnya Matthew Salves akan boleh meneruskan permainan. Sebagai percuma pantas, namun dia belum lagi whistle ditiupkan oleh pengadil. Razlan Joviani. Afif mengambil sepakan terlalu cepat, barulah dibenarkan sekarang. Dio Jewon, Zubir Azmi, sebelum pada Jewon. Dapat dikawal kemas oleh Zubir, terlepas asakan daripada Surrender. Kali ini pula John Woo-Yong cuba mengukur hantaran yang dilakukan untuk mencari Marcus Simic di hujung kotak penalti, namun lencongan yang tidak kesampaian juga akhirnya. Romero yang menggantikan pemain import sebelum ini, yaitu Dike. Bright Dike, pemain Nigeria, Amerika, namun digantikan oleh Yamen Romero. Perancang midfield di kawasan tengah untuk pasukan Pahang, untuk Dola Saleh, lebih khususnya pada malam ini untuk Ahmad Syardin Rosni yang mampu mengambil alih. Kasih saja sekali lagi Dola ambil tempat duduk bukan di bangku pemain pasukannya, tetapi di tempat duduk utama di kalangan penonton-penonton yang menyaksikan perlawanan di Stadium Darul Makmur. Di koran, satu keputusan yang jelas menggemparkan bola sepak pasukan Pahang sebenarnya. 18 bulan negara Dola dikatakan mengkritik secara terbuka keputusan-keputusan pengadil untuk pengadilan selepas perlawanan di mana pasukan Pahang tewas 2-1 di tangan pasukan Felda United 1 Julai yang lalu. Jadi saya pastilah banyak susulan berita-berita spekulasi dan andaian akan dilakukan di kalangan peminat-peminat bola sepak tempatan. Namun bagi Pahang ketika ini larian yang menarik dilakukan, melakukan kemas untuk menambah jaringan gol. Mamadou Soumaré, menit ke-53 awal separuh masa pertama, membuka jaringan pasukan Pahang agak awal babak kedua ini. Mamadou Soumaré menambah jaringan dengan mendahului 2-0 ke atas pasukan Melaka, menewaskan buat kali kedua penjaga gol pasukan pelawat iaitu Muhammad Firdaus Muhammad. Namun kelicikan teknik menarik, tidak offside kali ini daripada Matthew Salves. Dia baru saja masuk semula setelah merawat kecederaan sedikit, dan lihat hantaran yang digunakan dengan ketepatan, keyakinan dan ketenangan untuk melakukan tindakan penyudah daripada pemain dari Gambia di Mamadou Soumaré. 2-0 Pahang di depan sekarang ini. Itu dia gandengan dua penjaring terbanyak untuk pasukan Pahang sebenarnya, biarpun jarak. Ini adalah gol yang ke-6 Soumaré dalam aksi Liga Super berbanding dengan 16 gol. Jurang agak jauh di antara Soumaré dengan Matthew Salves. Namun jelas semakin beberapa poin kebelakangan ini keserasian di antara Matthew Salves yang sekarang ini ingin meneruskan larian penyerang dari Brazil dan Gambia untuk pasukan Pahang. Alves masih lagi lepas, lembatan Alves menuju ke sasaran, tetapi sudah agak pudar sedikit. Lembatan kencang yang sudah tentu ingin dilakukan oleh Matthew Salves dapat diselamatkan, tidak dapat Alves untuk menewaskan penjaga gol pasukan Melaka United. Dan jelas
mengadil juga. Junaidia bersama melibatkan sepakan percuma diberikan kepada pasukan Melaka United. Kekasaran Hyo Jae-won ke atas Surendran. Dalam hampir semua pelawanan kempen Liga Malaysia 2017, Wan Muhammad Azrai Wante untuk pasukan PAHANG untuk Noah Saleh. Itu dia tumpukan baik juga yang dilakukan. Tetapi Fauzi Roslan Poji ingin melakukan sesuatu yang ternyata agak sukar di sana, membuat percubaan dari luar kotak penalti. Lantunan tinggi untuk melakukan volley. Tidak berjaya daripada Fauzi Roslan. Sepakan gol pada pasukan tuan rumah PAHANG. Bijak dibiarkan dibaca oleh Nicholas Swiren. Prestasi pasukan PAHANG dalam Piala Malaysia 3 pelawanan sebelum ini sebenarnya belum lagi memenangi sebarang pelawanan. 3 pelawanan peringkat kumpulan Piala Malaysia, pasukan PAHANG seri ketiga-tiga pelawanan dalam kumpulan ini. Dalam Liga Super juga sebenarnya, selain kemenangan 3-1 dicatat oleh pasukan PAHANG ke atas PKNS. PAHANG tewas 2 daripada 3 pelawanan Liga Super yang disambung sejak 1 Julai yang lalu. Felipe gabungan mencari Fauzi Roslan, dikawal oleh Matt Davis. Mantap, cabaran yang baik daripada Fauzi Roslan kepada Surendran. Mengacak masuk dalam kotak penalti tapi keluar sedikit. Fauzi satu cross, terus saja jatuh dan seakan-akan dikawal kemas oleh Ashari Samsudin. Salves, Wan Zarul Nizam melancarkan. Ashari di belakang. Salves, ada ruang yang agak besar di kalangan pemain pasukan PAHANG. Zubair masuk ke dalam. Masih lagi Zubair, masih lagi ada ruang di tangan ke tengah untuk Wan Zarul Nizam berpusing. Kawalan yang setakat ini dapat ditampung oleh pemain-pemain pasukan Melaka. Wan Zarul Nizam cuba lepas, ada tarikan, tidak kata mengadil. Cahan dan gerak untuk cuba meluluskan diri dalam kotak penalti pasukan Melaka United. Wan Zarul Nizam tidak menjadi sepenuhnya. Afif sekali lagi perlu mantap dan agresif menidakkan Marcus Simic. Marah di sana. Deflection yang pada pandangan Marcus Simic sudah tentulah memihak kepada pasukan Melaka, tapi bukan, tidak kata mengadil. Antara ke dalam untuk PAHANG. Ini dia gerak perlahan, dia cuba menukar arah agak baik. Puan Swaren hampir terlepas, tidak terlepas, masih lagi cuba mengasak, terjatuh pula. Wan Zarul Nizam kecil. Satu ruang yang sebenarnya hampir-hampir juga dibuka oleh pasukan PAHANG. Tidak ada tarikan yang benar-benar boleh ditafsir sebagai tarikan, bukan sebagai penalti. Ini dia sekali lagi Wan Zarul Nizam akan tolakan ke tengah. Alves. Ini sebenarnya ruangnya agak selesa. Tempo dan intensity yang seakan-akan sukar dan seperti berkala saja. Kadang-kadangnya okey, kadang-kadangnya struggling daripada retak permainan secara keseluruhan pasukan Melaka United. PAHANG selesa, walaupun ada beberapa gerak-gerak yang agak mencemaskan yang terpaksa dihadapi, tetapi keseluruhannya berada dengan 2-0. Alves dan Sumareh itu tajam. Ruang yang ingin digunakan sekali lagi. Cross di situ daripada Zubir Azmi.
hampir dapat disambar oleh Matthews Alves. Ini pula bagaimana bergerak sekali lagi kepada Matthews Alves. Dia post membuat percubaan itu pusing seketika. Mujur untuk pasukan Melaka. Kali ini tampanan yang mantap daripada penjaga golnya Muhammad Firdaus Muhammad. Pada mulanya Alves cuba menyambar tandukan antara daripada Zubir Azmi, ditolakkan dalam kotak penalti. Tidak offside, berpusing sedikit membuat percubaan kesasaran sebenarnya percubaan daripada Alves. Namun penguasaan dan kawalan yang baik dia pos oleh penjaga gol pasukan Melaka. Kali ini Hyo Jae-won dapat melonjak namun mujur untuk pasukan Melaka. Sepakan penjuru Yamil Romero, lonjakannya agak kemas di situ daripada Hyo Jae-won. Apakah terganggu dengan cabaran daripada Marcus Simic dan juga John Buyong pun pasukan Melaka ketinggalan. Kebangkitan yang belum benar-benar menjadi, malah dan semakin sukar dengan permasalahan ini. Kelebihannya agak ketara sebenarnya dimiliki oleh pasukan Pahang. Baik, ialah yang dilakukan di sana oleh Seganisen juga Waniswar terjauh seberang sana, tak dikawal tapi terlepas jauh dari kaki, dikawal oleh Sumare. Lalu bisa dan berdekade takkan Nora Zamazi. Dorongan Syarif Syamsuddin kepada Matthews Alves, menggelenceng persorangan. Alves cuba membuat susulan, masih sempat daripada penjaga gol pasukan Melaka United mengulurkan tangannya mencapai untuk menyelamatkan keadaan. Jadi inilah antara yang diperkatakan oleh peminat bola sepak tempatan. Pasukan-pasukan yang kebanyakannya dilihat tidak mampu untuk mengekalkan prestasi konsisten. Maka sekali lagi cuba mengasah hantaran daripada Surendran yang mau disambar di situ. Cuba melakukan tindakan kedua daripada Marcus Simic, John Hyo Jae-won, Afif Abdulin, dua gandingan tanah meningkatkan sama sekali. Sejak gerak-gerak cuba melakukan di barisan depan pasukan Melaka United. Tampanan yang memberikan sepakan penjuru seperti diambil oleh John Buyong. Dikeluarkan kerana dilakukan John Buyong Melaka buat keputusan tukaran yang pertama untuk lawanan pada malam ini dilakukan oleh pasukan Melaka United dan memasukkan Ahmad Ezri Syafizi Sazali. Pemain-pemain import yang lebih terurus dan terancang, tidak terbelenggu dengan persoalan susulan selepas pemain-pemain import yang dibeli antara yang diperkatakan oleh peminat tanah air. Jadi Melaka juga termasuk antara yang terpaksa merombak bagaimana akhirnya mengenal pasti betapa pemain-pemain importnya tidak menyumbangkan seperti apa yang mereka harapkan. Bukan Melaka United saja, tapi masih banyak lagi pasukan-pasukan yang masih berdepan dengan situasi ketidaktentuan berkenaan pemain-pemain import, pemain tempatan. Satu cross yang baik di situ dilakukan oleh Waniswar dan buat akhirnya makan yang dilakukan oleh pemain Pahang memberikan sepakan penjuru.
Apalagi sebagai seorang kapten, Matthew Davis tolakan yang masuk berdepan dengan sepakan penjuru. Afif dapat meredakan keadaan. Felipe tidak dibenarkan untuk marah lebih jauh ke dalam kotak penalti. Jamil Romero juga melakukan pressing di sana. Baru 2 kemenangan yang dapat dihasilkan oleh pasukan Melaka. Itu pun yang berlaku dalam tempoh 3 hari di awal musim ini pada bulan Februari. Sambil kita lihat pasukan Melaka mencari gol. Tandukan Simic. Ada ruang, tidak begitu dicabar sebenarnya. Afif terlepas sedikit. Lambungan yang dilakukan oleh Felipe agak baik. Tidak offside, jelas, cantik. Tandukan yang agak tepat, cuma tidak benar-benar menuju ke sasaran. Wan Azrai sudah pun seperti melihat saja. Lambungan ini yang menarik dilakukan oleh Felipe. Pasukan Melaka sudah tentulah ingin mencari prestasi yang terbaik. Biarpun dalam saingan perjuangan pasukan Melaka bersama-sama dengan pasukan Pulau Pinang dan itu juga pasukan Sarawak untuk memastikan mereka dapat kekal bersaing dalam Liga Super pada musim hadapan. Liga Super ke depan, pertemuan pasukan sekarang ini berada di peringkat ke-10 dan 11, yaitu Sarawak dan Melaka akan bertemu beberapa hari saja lagi. Pasukan Demak gol kosong di Demak. Lambungan Razam Azim. Asyari berjaya merampas. Mundur untuk pasukan Melaka. Kawalan yang ke belakang sedikit. Zubir, Wanzarul Nizam. Lihat ada ruang untuk Zubir. Larian yang sederhana saja. Acan untuk masuk dalam kotak penalti. Namun tolakan yang kurang tepat di situ. Cumanya deflection ataupun tampanan yang memberikan pasukan tuan rumah, pasukan Pahang. Sepakan penjuru pada minit ke-67 ini. Mero Asyari Syamsuddin. Itu gol di sebelah kanannya. Kerap dia berjaya melakukan tandukan seperti itu. Namun kali ini tandukan yang sedikit melepasi palang gol. Satu peluang sebenarnya. Pasukan Melaka masih perlu memberikan tumpuan sepenuhnya di barisan pertahanan. Dengan letak perlahan, tetapi pasukan Pahang tetap menampakkan kemampuan untuk mencatat kemenangan selesa. Masih dalam permainan. Itu dia lambungan Asyari Syamsuddin. Terus saja kepada Matthew Salves. Sambil juga cuba menghambat, menguasai bola di sana ialah Madu Sumareh. Akhirnya memerlukan tolakan yang dilakukan oleh Khair Jones. Sepakan penjuru untuk pasukan Pahang. Pertukaran yang kedua yang akan dilakukan oleh pasukan Melaka United dengan memasukkan seorang lagi bekas pemain JDT2. Pasukan Melaka ini itu Andi Osman pasukan Pahang dalam pada itu. Pertukaran yang belum mampu dibuat. Mungkin apakah akan membuat substitution dulu ataupun memberikan sepakan penjuru yang diambil. Ini gerak perlahan sebenarnya. Cuba masuk ke dalam sana mencari sentuhan penyudah daripada Matthew Salves. Akhirnya ditanduk oleh pemain pasukan Melaka United. Satu lagi sepakan penjuru Norazam Aziz. Keluar sedikit di sini. Afif terlepas. Akhirnya clearance berjaya dilakukan oleh Waniswar. Barulah diberikan ruang untuk pasukan Melaka United. Ketua julatinya Eduardo Almeida memasukkan Fandi Osman dan mengeluarkan suara di barisan pertahanan.
Itu dia. Dia terus mengambil tempat berdepankan gerakan di sebelah kanan daripada pasukan Pahang. Matthew Davis, satu hantaran cross yang padu melintang ke depan pintu gol pasukan Melaka United. Tamparan yang agak bahaya sebenarnya. Cross sebegini antara pendekatan dalam aksi ofensif kebanyakan pasukan. Ada ruang untuk melakukan hantaran lintang deras, mana-mana tahu ada sentuhan hampir-hampir gol sendiri ataupun tampanan yang menuju ke pintu gol sendiri daripada Faisal. Untuk sepakan penjuru sekali lagi, ketiga berturut-turut. Lempatan Jamil Romero kali ini tidak tepat. Mencari gol pertama pada minit ke-5 tadi, separuh masa pertama. Berikan keyakinan yang tak jelas biarpun dalam Romero membuat percubaan itu terlalu jauh meleset dari sasaran. Secara keseluruhannya keyakinan daripada gol pembukaan Romero. Berikan pasukan Pahang sekarang dalam keadaan yang cukup terkawal dengan 2 gol jaringan yang ditambah oleh Mamadou Soumaré pada separuh masa kedua. Manzarul Nizam Zakaria jadi kepada Alves, satu dam yang baik. Percubaan. Elah yang menarik daripada Matthews Alves. Ada ruang, barangkali sedikit terkejut. Ashari Samsudin dapat juga membuat percubaan. Cumanya telah pun berjaya dibaca. Sepakan yang saya rasa impact ataupun connection yang tidak benar-benar sempurna. Tampanan akhirnya memihak kepada pasukan tuan rumah Pahang, Ashari Samsudin. Sekali lagi cross yang dilakukan oleh Ashari Samsudin. Cave Jones melakukan clearance dengan tandukan. Agak bersahaja sebenarnya dapat kita lihat beberapa gerak di kawasan pertahanan. Dan pun dalam keadaannya agak cemas pasukan Melaka. Tandukan Cave Jones menyelamatkan hantaran yang ingin ditujukan kepada Mamadou Soumaré. Dengan 2-0 Dola Saleh barangkali tiada banyak isu setakat ini. Yang sudah tentu ialah tandukan di situ. Pada hari-hari selepas ini nanti, apakah keputusan yang boleh diambil oleh Dola Saleh, bekas pemain penyerang legenda, bekas pemain kebangsaan tahun 80-an, 90-an. Keputusan Dola, perancangan Dola barangkali bersama-sama dengan Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang, PBNP, menamatkan pelawanan yang tinggal kira-kira 18 minit di Stadium Darul Makmur. Dibawakan secara langsung kepada anda di rangkaian televisyen media Prima di TV9. Ashari Samsudin untuk Pahang. Lihat ada ruang namun tidak dibaca sepenuhnya. Menyangkakan Soumaré mampu mengawal, tetapi silap langkah dan akhirnya dikuasai semula. Cuba dihasilkan sesuatu oleh pemain gantian pasukan Melaka United, Ezri. Bolakan ke tengah di sana. Sivan Hessen, Fauzi Roslan. Wendren cari Simic, harus berhati-hati, clearance sekali lagi dari belakang pemain pasukan Melaka United, iaitu Fandi Osman. Cuba mencabar mencari kesempatan untuk menjaringkan gol. Matthew Davis tolakannya keluar. Sepakan penjuru untuk pasukan Melaka United yang melakukan satu lagi pertukaran dengan mengeluarkan pemain import, itu Felipe Souza, dan memasukkan Nazri Ahmad yang pernah juga berdaftar sebagai pemain JDT. Fandi Osman, sepakan penjuru yang berjaya dikeluarkan. Ashari Samsudin. Teknik yang tersendiri, clearance
Hantaran jauh tapi kadang-kadang singgah tepat ke kaki rakan sepasukan. Zubir Azmi, Matthews Alves. Ashari sudah berada di sebelah kanan. Ada Sumare. Pasukan Pahang mencari gol ketiga. Sumare. Ada ruang sekarang ini untuk pasukan Pahang. Matthews Alves. Wan Zarul Nizam. Finishing yang sudah pastilah lebih baik diperlukan dan diharapkan sendiri oleh Wan Zarul Nizam Wan Zakaria. Penguasaan yang hampir begitu ketara sekali di pemain-pemain barisan depan pasukan Pahang. Tolakan kuisan Zubir Azmi kepada Matthews Alves. Ini di ruang yang dia sudah nantikan, tetapi teknik rembatan yang kurang tepat daripada kecil. Kita lihat sekarang ini gerak pelan sekali lagi sebentar tadi, mirip dengan beberapa gerakan yang dihasilkan oleh pemain-pemain depan pasukan Pahang. Sumare dan Alves sering terbabit, tetapi akhirnya percubaan yang telah dilakukan oleh Ashari Samsudin dibawa keluar juga ditukarkan kepada pemain Faizal Halim masuk menggantikan Ashari Samsudin, seorang pemain agak baru, cuba mengambil tempat mengisi kekosongan yang ditinggalkan, yang ditukarkan sebenarnya oleh jurulatih Pahang daripada seorang pemain lama. Davis kuisan kepada Sumare. Afif. Hantaran yang liar daripada Afif. Terus saja keluar walaupun tidak begitu menghadapi asakan pemain-pemain pasukan belakang. Simic walaupun agak terbatas berbanding dengan separuh masa pertama, gerak-gerak daripada Simic. Osman kepada Kane Jones. Agak baik kawalan yang masih lagi dapat dilakukan oleh Kane Jones. Cuba masuk ke dalam, cuba menggelecek mencari ruang. Dua pemain kidal di sebelah kiri kawasan pasukan Melaka telah pun tewas sekarang ini. 4 lawan 2. Pasukan Pahang berpeluang untuk menambah jaringan. Bagaimana pula kali ini? Gerakan yang dilakukan oleh pemain gantian masih lagi mengacak, agak lewat ke belakang dulu. Aku pun tetap dalam keadaan selesa. Asakan yang mau diteruskan oleh pasukan Pahang. Zubir Azmi pada Wan Zarul Nizam Wan Zakaria. Penyokong-penyokong Tok Gajah agak resah mengharapkan jaringan gol ketiga. Norazam Aziz akhirnya agak sia-sia gerak yang seperti terbuka pada awalnya. Dia cuba melakukan sesuatu, pemain gantian Muhammad Faizal Halim tidak dapat menepasi helah yang belum mencukupi. Samazi, kasaran yang terkadang dilakukan ke atas Surendra. Banyak kerja-kerja biarpun dalam keadaan yang semakin suntuk. Jika tamat perlawanan pada malam ini, Liga Super hanya tinggal 5 perlawanan, biarpun jadual Liga Super untuk musim ini akan berlangsung sehingga bulan Oktober nanti. Hanya 2 perlawanan pada bulan Oktober nanti turut memberikan laluan untuk Masya Sukan Asia Tenggara, Sukan C, di mana pasukan bola sepak bawah 22 tahun diletakkan harapan tinggi untuk memenangi pingat emas acara bola sepak. Pasukan Malaysia dalam pertandingan acara bola sepak di peringkat Sukan Asia Tenggara untuk
merupakan pasukan negara kedua paling berjaya di belakang Thailand. Ini gol kedua pada agak awal separuh masa kedua. Tolakan menarik daripada Matthews Alves yang belum ataupun tidak menjaringkan sebarang gol setakat ini. Tolakan menarik kemas pula finishing yang dilakukan oleh Mamadou Soumaré, dua pemain import yang sudah tentulah menjadi sandaran ketajaman di barisan depan pasukan Pahang. Fandi Osman sepakan percuma, lencongan di situ ditangkap kemas. Timing yang baik untuk menyelamatkan keadaan. Sempat dikawal di situ oleh Faisal Halim. Jadi prestasi untuk pasukan Melaka yang agak baik sebenarnya daripada dua perlawanan di peringkat kumpulan. Pasukan Melaka dalam kumpulan C. Sekarang ini Melaka sedang melakukan gerak. Siap cuba dilakukan. Simic cuba masuk. Tolakan rasakan yang tidak dilakukan oleh Marco Simic. Sergio Birazmi memberikan sepakan penjuru untuk pasukan Melaka United. Biarpun satu keputusan yang mau diraihkan oleh Ahmad Syarudin Rosdi di sana. Di gambar sekarang ini membuatkan satu lagi pertukaran dengan mengeluarkan Mamadou Soumaré dengan masukkan Christy Jaisilin. Ini dia menambah jaringan. Gol kedua pasukan Pahang di Stadium Darul Makmur. Menepikan cabaran pasukan Melaka United, dijaringkan oleh Mamadou Soumaré yang akan dikeluarkan. Keadaannya pasukan Pahang akan meneruskan cabaran dan saingan liga kerana boleh juga saya sampaikan terlebih dulu saya akan penjuru whistle di Tiong. Ada kekasaran gangguan barangkali yang dilakukan oleh pemain-pemain Melaka United ke atas penjaga gol pasukan Pahang ini. Dengan jurang 11 mata di depan, mencabar terdekatnya penguasaan Jodol Takzim JDT ke atas pasukan Kedah. Dan ditambah juga boleh saya sampaikan dengan kedudukan semasa dalam perlawanan menentang pasukan TT di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah. JDT dilaporkan sekarang ini akan mengamuk. JDT yang menewaskan pasukan Pahang 2-0 di Stadium Darul Makmur seminggu yang lalu sedang mendalui TT dengan 6-0. Pahang dan Kedah barangkali akan meneruskan perjuangan dengan menyedari betapa satu perjuangan yang begitu dikuasai pula oleh pasukan juara bertahan Jodol Takzim. Faisal Halim juga bijak di situ tapi tidak dapat melepasi kawalan di sana yang dilakukan oleh Fandi Osman. Putaran ke dalam untuk pasukan Pahang. Pasukan yang tidak konsisten, tafsiran ataupun istilah tidak konsisten belenggu banyakkan pasukan-pasukan dalam Liga Malaysia. Melaka itu antaranya biarpun naik cemerlang daripada Liga FM, Liga Premier, juara 2 tahun berturut-turut, tapi aksi Liga Super tidak dapat mengekalkan, tidak dapat memastikan membentukkan sebuah pasukan yang mantap untuk mencabar di peringkat yang lebih tinggi. Jadi tim juga mempunyai ruang yang agak baik, akan mampu mencabar kalanya dengan prestasi yang cemerlang, corak permainan yang stabil di bawah Julati Rahmat Dermawan. Sudah pastilah dengan ketinggalan 6-0 di tangan pasukan Jodol Takzim JDT dan satu gambaran landscape terbaru saingan Liga Super Malaysia 2017 ini. Gerak pelan itu tadi dakwa ada siku yang naik di sana. Cederaan ke atas Matthews Alves, usia 24 tahun, peragaannya
Felda United pada musim 2016 agak rapat, di mana musim 2016 menyaksikan pasukan Jodal Takzim JDT tanpa sebarang kekalahan dalam 22 perlawanan sepanjang liga. Namun Felda berada di sana agak mantap persembahan. Cumanya kali ini prestasi agak menurun. Apakah yang mampu diambil alih oleh pasukan Pahang yang pada malam ini, bermula pada malam ini, mampu untuk memberikan cabaran yang lebih mantap lagi, yang lebih tersusun dan terancang lagi untuk merancangkan saingan Liga Super yang didominasi sejak tahun 2014 oleh pasukan Jodal Takzim JDT. Dalam Liga Perdana juga telah berlangsung 17 perlawanan. Saingan di antara pasukan Terengganu Negeri Sembilan, dia pun agak longgar sedikit. Masih lagi pasukan Hobin Jang Hobin berpeluang untuk cari tiket slot beraksi dalam Liga Super pada musim depan sama-sama dengan pasukan Kuala Lumpur. Tolakan Alves di sini di Stadium Darul Makmur. 5 minit saja lagi akan tamatnya masa biasa permainan ini. Gol di awal separuh masa pertama dan di awal babak kedua berikan kelegaan untuk pasukan Pahang. Pada masa yang sama menyaksikan rentak yang dikawal dengan sederhana saja oleh pasukan tuan rumah Pahang. Dia 2 gol yang dimiliki. Satu lagi pertukaran yang dilakukan oleh Ahmad Syardin Rosdi. Kita tidak pastilah sama ada keputusan itu disampaikan oleh Dola Saleh yang berada di tempat duduk penonton kepada Ahmad Syardin Rosdi, di mana yang dilakukan oleh jurulatih Liga Perdana Inggeris. Yang pasti Ahmad Syamim memerlukan game experience. Ini dia Dola Saleh, nampak tenang saja dia. Boleh digolongkan, boleh dikatakan antara orang lama dalam bola sepak tempatan. Cemerlang sebagai pemain dan punya reputasi yang agak hebat selaku jurulatih bekas pelatih kebangsaan bola salib. 2-0. Nantikan minit-minit terakhir di Stadium Darul Makmur. Pasukan Pahang mendahului pasukan Melaka United. Fauzi Ruslan malam yang serba sukar, kecewa, nampak jelas di sana Fauzi Ruslan, bekas main Pahang ini, kerana hadangan yang tidak dapat dilepasi daripada centre back pasukan Pahang musim ini, itu Hyo Ji-won. Sudirman sentuhan kuda di situ. Fauzi Ruslan, Christian Silen terlepas, Faizal Muhammad lambungan mencari Simic, lihat Adi Masana Afif. Itulah antara rempuhan yang berkesan Afif sepanjang perlawanan setakat ini. Ke atas Marcus Simic sekali lagi, Afif pula ke tepi, tidak membenarkan pemain belakang. Syamim Yahya, Faizal cuba mengambat, terlepas. Baik kawalan daripada Syamim. Hantaran yang menarik juga kepada Faizal Halim. 2 pemain gantian pasukan Melaka cuba bertindak. Minit-minit akhir Faizal terjatuh, pemain muda masih lagi sempat untuk mengawal. Baik back heel daripada Faizal. Balik semula daripada Zubir kepada Faizal, agak lewat mungkin. Oh, masih lagi dapat dikawal oleh Faizal. Kuisan sempat dilakukan kepada Matthews Alves. Percubaan yang dihadang di sana. Faizal masih lagi cuba mengambat. Pembantu pengadil Ahmad Azwan Muhammad Rashdi mengibarkan bendera. Biarpun Alves seperti tidak bersetuju, saingan bersama-sama dengan Faizal untuk mendapatkan bola. Gerak pelan ini kita lihat dapat dia memastikan kawalan, tapi lihat di ujung sana seakan-akan Matthews Alves mengatakan tiada apa yang dilakukannya. Apapun penguasaan masih lagi dimiliki oleh pasukan Pahang. Jamil Romero, jauh ke belakang kepada dari garisan tengah kepada penjaga golnya Wan Muhammad Azrai Wante. Semakin lama
menantang juga tetap meraihkan satu kemenangan yang bermakna untuk pasukan tuan rumah daripada penyokong-penyokong pasukan Tok Gajah. Oh, lepas Faizal Halim. Agak berani dia. Keyakinan yang sedang ditimba pemain baru yang diperkenalkan oleh pasukan Pahang, Faizal Halim. Ken Jones untuk pasukan Melaka United. Terlalu sukar barangkali dengan prestasi yang ditunjukkan ini untuk pasukan Melaka United. Ingin kekal dalam saingan Liga Super pada musim depan. Pulau Pinang di tangga terbawah, tapi tidak jauh juga. Pasukan Melaka masih bergelut dan menghadapi pula kesuntukan untuk memastikan cabaran mereka diperbaiki. Mungkin Fauzi Rosan ada sesuatu yang pribadi ingin dihasilkan. Fauzi bekas main Pahang ini. Satu lintasan cutback yang baik, tetapi Marco Simic. Oh, Fauzi tidak tamak. Oji tetap melebarkan antaran itu. Kerajinan yang diteruskan pada minit-minit akhir ini. Lihat masih lagi dalam permainan. Dia masuk ke dalam dan lintangan itu Marco Simic dengan kaki kiri. Oh, sedikit saja lagi setidak-tidaknya untuk pasukan Melaka United ingin membawa gol sagu hati. Ada sentuhan rupanya sepakan penjuru yang diberikan kepada pasukan Melaka. Tidak begitu mendatangkan hasil. Sebaliknya Kristi Jasilan menantikan masa yang tepat untuk meneruskan gerakan ini. Razam Aziz, Subir Azmi ditimpa kecederaan lama. Paksa pulih semula sekarang ini sebagai kesebelasan utama. Semain dengan Ken Jones, sempat terlicin Yamil Romero minit-minit akhir ini. 3 minit masa yang ditambah. Dan pun saya pasti ada rumusan yang barangkali sudah dilakukan oleh penyokong-penyokong pasukan Hang Tuah. Sukar untuk mengubah nasib di Stadium Darul Makmur pada malam ini. Barangkali lawan menentang Sarawak dalam ke-18 di Stadium Hang Jebat nanti mungkin boleh banyak menjadi pengubat duka, tetapi di Stadium Darul Makmur tidak. Sekali lagi cross yang cuba dilakukan oleh Faizal Halim, keluar sedikit, sepakan gol di situ diambil oleh Muhammad Firdaus Muhammad. Roslan dan dikawal oleh Nur Razam Aziz. J1 naik ke atas, diambil alih penguasaan kawalan J1 oleh Syamim. Matthew Davis kepada Nur Razam Aziz. Ini dia peluang untuk dia seakan-akan naik ke atas, tetapi tolakan yang liar terus saja keluar. Silap faham bersama-sama dengan Faizal Halim. Lontaran ke dalam untuk pasukan Melaka. Gerak-gerak terakhir. Itu dia. Lawan di Stadium Darul Makmur yang berakhir dengan nada yang perlahan dan sederhana. Biarpun paling sensasi mulakan dari perlawanan untuk pasukan Pahang dan Melaka ini di Stadium Darul Makmur ialah berita penggantungan 18 bulan yang dikenakan oleh jawatan kuasa tata tertib FAM terhadap kedua jurulatih pasukan Pahang. Kali pertama dia tidak bersama dengan pemain-pemain di simpanan apapun jaringan Yamil Romero pada minit ke-5. Gerak-gerak yang diatur selepas itu nanti selesa. Ini dia yang mengambil alih tugas Dola Saleh bersalaman dengan rakan seperjuangannya pasukan Melaka, itu Eduardo Almeida. Sudah tentulah Eduardo lebih berada dalam keadaan terdesak ataupun sesuatu yang sebenarnya sangat berliku untuk Eduardo secara pribadi dan keseluruhannya untuk pasukan Melaka, kerana tewas dengan jaringan separuh masa pertama Eduardo Yamil Romero, dan juga ditambah mengubah kedudukan separuh masa kedua gol pasukan Pahang tuan rumah melebarkan jaringan melalui Mamadou Soumaré. Jadi apa juga senario yang menimpa bola sepak Pahang pada hari ini, kemenangan yang tetap yakin membolehkan pasukan Pahang terus saja bersaing dalam 3 kedudukan teratas Liga Super
2017. Jadi pastikan anda terus bersama kami sama ada TV3 ataupun TV9 untuk siaran langsung seterusnya pada hari Selasa nanti. Jadi sekian dari saya, Abu Bakar Tan, di Stadium Darul Ma'amul Kuantan. Pahang 2, Melaka United 0.